Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita jangan lupa untuk sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Amma ba'd. Pada video yang lalu saya telah menjelaskan sedikit tentang tarekah dan penyelewengan ataupun permasalahan di dalam tarekah itu. Di mana tarekah adalah satu jalan atau manhaj yang disusun dengan begitu cantik dan molek oleh guru-guru yang mursyid berdasarkan Quran dan hadis. Bagaimana caranya untuk kita mensucikan diri kita dari hawa dan nafsu. Dan berlaku penyelewengan di dalam sistem tarekah itu apabila manhajnya, iaitu manhaj mujahadah nafs, ataupun kaedah mensucikan hawa nafsu, diubah kepada bentuk falsafah. Bentuk falsafah membicarakan tentang metafizika yang lari daripada falsafah tauhid, yang bercanggah dengan ilmu tauhid ataupun sifat 20. Dan pada kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas tentang satu lagi permasalahan yang jarang-jarang diperhatikan. Kerana apa? Kerana permasalahan ini jika diperkatakan, kita akan dikatakan melanggar adab ataupun mengkritik jalan ataupun tarekah orang yang lain. Tetapi atas nama kebenaran ataupun atas nama realiti, ia perlu diperkatakan walaupun pahit, walaupun tidak disukai oleh setengah-setengah masyayikh tarekah. Tarekah dalam tarekah adab sangat penting. Adab iaitu menghormati masyayikh atau menghormati mursyid ataupun guru. Kerana guru itu ataupun mursyid yang sebenar-benar mursyid adalah berantaian sanadnya dengan mursyid yang terdahulu. Di mana mursyid yang terdahulu itu mengetahui bahawa seseorang itu ataupun muridnya itu layak ataupun berkebolehan ataupun mempunyai cukup syarat untuk menjadi seorang mursyid, menggantikannya apabila ia telah meninggal dunia. Dan mursyid tidak akan melantik orang yang tidak layak. Dia tidak akan melantik orang yang tidak cukup pengalaman untuk menjadi mursyid. Kerana apabila ia melantik orang yang tidak berpengalaman, ia tidak boleh ataupun tidak mengetahui bagaimana keadaan muridnya, yang dibai'ahnya. Dia tidak akan dapat mengetahui kedudukan tahap perjalanan rohani muridnya. Baik. Satu daripada adab mursyid kepada mursyid ialah ia tidak menokok tambah zikir yang dibai'ahkan ataupun diijazahkan kepadanya. Artinya, contoh mudah faham, apabila seorang mursyid itu, apabila mursyidnya mengijazahkan ataupun mentalkinkan ataupun memberi keizinan kepadanya untuk membai'ah zikir itu kepada orang lain ataupun kepada muridnya. Contohnya 20 jenis zikir contohnya. Apabila mursyidnya itu mengijazahkannya atau memberikannya 20 zikir, ia tidak boleh menokok tambah menjadi 21, 22, 23. Ataupun jika dalam sistem tarekah itu ada 20 jenis zikir, kemudian mursyid yang dilantik itu dibai'ahkan ataupun diizinkan ataupun diijazahkan membai'ah orang atau muridnya
sebanyak 10 zikir, ia hanya berhak mengijazahkan 10 zikir sahaja ataupun kurang daripada itu. Dia tidak boleh mengambil zikir yang ada, yang asal, yang ada, yang selebih dari 20 itu untuk diijazahkan ataupun ditalkinkan kepada muridnya. Kerana apa? Kerana jumlah zikir-zikir yang tertentu dalam satu-satu tarekah itu telah diuji oleh mursyid ataupun pengasas tarekah yang asal. Kalau seperti Naqsyabandi, Syekh Burhanuddin Naqsyabandi, ataupun kalau Ahmadi, Syekh Ahmad bin Idris, dan kalau Qadiri, Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka zikir-zikir yang mereka disebahkan atas diri mereka itu, contohnya kalau Qadiri, la ilaha illallah, atau Ahmadi, la ilaha illallah juga, dia tidak boleh menukar tambah yang lain daripada itu. Walaupun pada prinsip agama, berzikir itu adalah satu yang sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan dalam proses untuk mensucikan diri daripada hawa dan nafsu. Jika jika seorang musyrik itu diarahkan untuk membai'ah orang ataupun mengijazahkan orang dengan 10 zikir, 10 zikir itulah yang harus ia ijazahkan. Kenapa saya katakan begini? Kerana ini adalah adab. Apabila seorang mursyid itu mengijazahkan mursyid, seorang penggantinya, satu zikir untuk diijazahkan pula kepada orang yang seterusnya, maka ia itu adalah satu amanah dalam sistem tarekah. Kerana tarekah ini adalah khusus dinisbahkan kepada mursyid-mursyid yang secara berantaian hinggalah kepada sahabat ataupun hinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam sejarah sirah seseorang sahabat itu, dia akan mengamalkan satu amalan atau zikir setelah ia bertanya kepada Rasulullah, ataupun setelah Rasulullah memanggilnya dan mengatakan, mahukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang terbaik, yang baik, maka barulah sahabat itu mengamalkan. Ini akhlak ataupun adab seorang sahabat kepada Rasulullah. Jadi inilah kita, seorang mursyid ataupun pengasas tarekat itu mengambil akhlak, mengambil akhlak, dan mursyid ataupun khalifah penggantinya hendaklah memahami akan hakikat ini. Kerana apa? Apabila kita telah berlaku pertambahan ataupun diambil zikir-zikir yang dinisbahkan kepada tarekah yang lain, maka ia telah mencampur adukkan satu jalan tarekah itu dengan tarekah yang lain. Dengan arti kata, ia tidak lagi lah original. Kalau bahasa mudahnya, original. Ia telah bercampur aduk. Kemudian ia mengijazahkan atau mentalkinkan murid-muridnya ataupun orang lain dengan zikir-zikir yang bercampur dengan zikir yang dinisbahkan kepada tarekat lain. Kemudian dinisbahkan kepada tarekatnya, tarekat yang dia amalkan ataupun yang dia ikut. Ini satu, sudah ibarat kata, kalau bahasa kasarnya dah jadi rojak. Bahasa kasarnya dah jadi rojak. Jadi dengan arti kata yang lain, para masyayikh tarekah, hendaklah dia beramanah dengan syekhnya, beramanah dengan apa yang disuruh oleh syekhnya, supaya tarekah ini tidak menjadi fitnah. Fitnah. Bila orang tengok ini zikir Naqsyabandi, kenapa pula boleh ada di dalam Qadiri? Jadi dengan arti kata yang lain, seorang mursyid itu ialah orang yang dibenarkan ataupun diizinkan untuk mentalkin atau membai'ah orang yang lain.
Jadi hendaklah dia membai'ah apa yang dia izinkan sebagai mursyid. Ya. Jika ia dalam satu tarekah sebagai mursyid, ya, tetapi dalam tarekah yang lain dia bukan mursyid, ya. Dengan arti kata yang lain, dia berbai'ah atau dengan satu tarekah, kemudian dia dilantik menjadi wakil talqin ataupun khalifah. Dalam masa yang sama, dia berbai'ah juga dengan satu tarekah yang lain, seperti yang banyak berlaku pada ulama' dahulu. Seperti Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, tak kurang daripada 10 tarekah yang dia bai'ah. Jikalau ia dilantik menjadi wakil talqin atau khalifah dalam tarekah Qadiri, tetapi dalam tarekah Naqsyabandi ia tidak dilantik, maka ia hanya berhak membai'ah orang lain pada manhaj ataupun zikir tarekah Qadiri. Dia tidak berhak untuk membai'ah orang dengan zikir tarekat Naqsyabandi. Kerana di dalam tarekah Qadiri ia dilantik menjadi khalifah ataupun wakil talqin, tetapi di dalam tarekah Naqsyabandi ia hanyalah pengamal awam, pengikut awam. Ya, dia tidak berhak menjadi membai'ahkan zikir-zikir tarekat Naqsyabandi. Ini yang jarang difahami, ya. Dan berlaku sekarang. Zikir-zikir tarekat itu dicampur aduk kemudian disebar. Ini sekat terbaik, bolehlah amal. Kemudian berlaku di negara seberang, zikir-zikir dicampur aduk, kan? Kemudian dibai'ah kepada murid-muridnya. Jadi bercampur aduk antara yang diizin talqin dengan tidak diizinkan. Ya. Jadi taklah ini dipahami, ya. Dipahami dengan baik oleh para mursyid tarekah, ya. Walaupun apa yang saya katakan ini mungkin tidak disukai, tetapi demi untuk menjaga keaslian sesuatu tarekah, ya, maka saya, ya, terpaksa juga untuk menjelaskan, ya. Jadi sekianlah dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.